Nama saya Kelvin Ling Zhong Xian. Nama saya Roger. Salam sejahtera, nama saya Ong Kai Je. Salam sejahtera. Nama saya Hong Yao Chong Ivan. Selamat sejahtera, nama saya Lee Jian Si. Pada 18 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis ibadat hendaklah ditutup kecuali kedai runcit dan pasar raya yang menjual barangan harian. Wabak penyakit COVID-19 ini mula dikesan pada pertengahan Disember 2019 dari sebuah pasar berongan makanan laut di Wuhan. Mengikut siasatan yang dibuat oleh pakar perubatan pertubuhan kesihatan sedunia yang dikenali sebagai WHO, kelawar dan tenggiling merupakan asal pembawa wabak penyakit ini. Selepas bekerja beberapa hari dalam jangka masa yang panjang, petugas perubatan akan sakit walaupun bukan disebabkan oleh wabak penyakit COVID-19 ini. Mereka terpaksa mendedahkan diri kepada risiko jangkitan. Pada masa yang sama, polis akan meronda ke setiap kedai untuk mengawasi setiap kedai telah mematuhi prosedur operasi standard yang dikenali sebagai SOP. Seperti setiap pelanggan mesti menulis nama dan mengukur suhu badan sebelum makan di kedai. Pada masa kini, negara kita telah berjaya mengawal pandemik ini secara berkesan dalam jangka masa yang pendek. Berdasarkan ucapan yang diberi oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam artikel ini, beliau telah memberikan penghargaan dan keperhatian terhadap Barisan Hadapan Negara kita. Kita juga mendapatkan bahawa usaha dan jasa mereka telah berjaya menggawarkan perkembangan wabak COVID-19 dalam negara Malaysia. Dan kejayaan ini juga mendapatkan keiktirafan dari seluruh dunia. Barisan Hadapan Negara kita telah mengkorbankan masa dan tenaganya dengan memberi rawatan yang baik kepada pesakit yang menghadapi penyakit COVID-19. Selain itu, pada masa Perintah Kawalan Pergerakan, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia juga menetapkan perhatian pemeriksaan untuk mengurangkan pergerakan rakyat demi keselamatan mereka dan kesihatan mereka. Dalam masa tersebut, rakyat hanya diperlukan duduk dan diam di rumah, tetapi mereka, Barisan Hadapan Malaysia, masih perlu menjaga tugasan mereka dalam risiko yang tinggi. Dengan ini, perkorbanan dan jasa mereka amat perlu dihargai oleh seluruh Malaysia dan masyarakat kita. Soalan pertama adalah mengenai kesyukuran rakyat Malaysia terhadap Barisan Hadapan. 97% responden telah memilih setuju dan sangat setuju. Hal ini demikian kerana Barisan Hadapan telah berjaya memutuskan rantaian wabak COVID-19. Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memulakan gerakan MCO iaitu Movement Control Order di seluruh Malaysia pada 16 Mac. Barisan Hadapan telah memainkan peranan penting apabila MCO. Mereka gigih menghentikan wabak COVID-19 walaupun menghadapi risiko yang tinggi. Namun, usaha mereka amat berkesan. Pada 1 Julai, Malaysia hanya melaporkan 1 kes COVID-19 dan rakyat Malaysia amat bangga dengan usaha Barisan Hadapan. Soalan kedua adalah mengenai pandangan responden terhadap kesungguhan mereka semasa menjalankan tugas. Semua responden telah memilih setuju dan sangat setuju di soalan ini. Semasa MCO, gerakan rakyat Malaysia mesti dikawal. Oleh itu, tentera dan pihak polis telah meletakkan banyak roadblock di jalan raya yang sibuk untuk memantau gerakan rakyat Malaysia. Tindakan ini telah berjaya menghentikan banyak gerakan rentas negeri. Soalan ketiga pula adalah bahawa rakyat Malaysia telah memberi kerjasama kepada Barisan Hadapan semasa MCO.
67% responden telah setuju kepada soalan ini. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan orang telah melaksanakan penjarakan sosial dan memakai topeng muka semasa di luar rumah. Manakala 33% responden tidak setuju kepada soalan ini. Pada 18 Mac sehingga 13 April, pihak polis telah melaporkan sebanyak 9,090 kes penangkapan semasa MCO. Dan soalan keempat adalah tentang usaha Barisan Hadapan di Malaysia lebih baik berbanding negara lain. 93% responden telah setuju kepada soalan ini. Hal ini boleh dibuktikan dengan berbandingan kes sembuh Malaysia dan Amerika. Untuk Malaysia, jumlah kes kematian ialah hanya 1% daripada jumlah kes COVID-19 di Malaysia. Manakala di Amerika, jumlah kes kematiannya adalah 30% daripada jumlah kes COVID-19 yang berlaku di Amerika. Dan soalan kelima ialah pandangan mereka bahawa rakyat Malaysia berasa tenteram semasa wabak COVID-19. Sebanyak 83% responden telah setuju dengan soalan ini. Kerajaan Malaysia telah memastikan bekalan keperluan asas dan makanan sentiasa mencukupi untuk semua orang. Kerajaan Malaysia juga menjalankan pembahasan hukuman di kawasan yang berisiko tinggi. Sekarang, saya akan meneruskan pembentangan tentang analisis keputusan data. Daripada soal selidik, lebih 55% responden tidak setuju terhadap ketidakstabilan politik di negara kita telah mempengaruhi Barisan Hadapan. Hal ini kerana selepas MCO diisytiharkan, ahli-ahli politik negara kita telah berhenti pertikaian mereka. Dalam soalan yang seterusnya, anggota polis telah mengukuhkan pematuhan rakyat Malaysia terhadap SOP. Kebanyakan responden bersetuju. Hal ini kerana semasa MCO bermula, anggota polis telah melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan berjaya menurunkan orang yang melanggar SOP. Seterusnya, lebih daripada separuh responden bersetuju rawatan yang diberikan oleh petugas rawat negara kita telah mencapai tahap yang baik. Hal ini boleh dibuktikan dengan kadar pemeliharaan COVID-19 negara kita yang paling tinggi di ASEAN, iaitu 96.4%. Tambahan pula, lebih banyak 95% responden berasa peraturan-peraturan yang disampaikan oleh kerajaan adalah efektif. Hal ini juga boleh dibuktikan dengan anot negara kita telah menurun selepas pengisytiharaan MCO. Dalam soalan yang terakhir, hampir semua responden setuju bahawa penganalisis data dan pengumpulan data oleh Barisan Hadapan telah banyak membantu negara dalam mengawal COVID-19. Pengumpulan data ini membolehkan kerajaan untuk menasihatkan rakyat agar tidak pergi ke tempat-tempat yang mempunyai risiko tinggi untuk menjangkit COVID-19. Sebagai pengkias bicara akhir, kita dapat melihat bahawa sumbangan para wirah Barisan Hadapan adalah sangat berjaya dalam menangani wabak ini. Walaupun wabak ini telah merampas ramai 600,000 nyawa manusia, tetapi negara kita telah berjaya mengawal pandemik ini secara berkesan dan Malaysia kini juga disenaraikan sebagai salah satu negara yang efisien dalam pencegahan wabak COVID-19. Tambahan pula, sistem pencegahan yang berorganisasi dan bersistematik di Malaysia juga membantu untuk menurunkan kes positif secara berterusan. Penyumbangan ini khas diperuntukkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang dibimbingi oleh pengarahnya, Datuk Seri Noor Hisham bin Abdullah. Jutaan terima kasih atas penyumbangan anda. Akhir sekali, setiap negara haruslah mempunyai sikap lurah sama diturun, gunung sama didaki dalam pencegahan terhadap wabak ini tanpa mengira bangsa dan kaum, kerana nyawa manusia adalah yang terpenting berbanding dengan kekayaan yang lain. Di sini terdapat beberapa cadangan yang boleh diamalkan oleh kita dalam tempoh masa ini. Yang pertama adalah kerapkan mencuci tangan pada setiap masa supaya kita dapat membasmi mikroorganisma yang bersinggah atas tangan kita, terutamanya virus dan bakteria. Yang kedua, hindari berkumpulan secara ramai demi mengurangkan kontak antara satu sama lain. Kita boleh menggunakan kepintaran media sosial pada masa kini untuk berkomunikasi tanpa keluar daripada rumah.
Yang ketiga, sentiasa amalkan pematuhan terhadap SOP yang ditetapkan walaupun berada di kawasan yang bebas daripada wabak ini supaya kita masih dapat mengelakkan bersentuhan dengan orang asing yang kita tidak mengetahui asal tempatnya. Dan akhir sekali, yang keempat, sentiasa bersenam demi mengekalkan badan yang cergas dan minda yang cerdas supaya kita dapat mengelakkan daripada penyakit-penyakit yang akan melemahkan imuniti badan kita, dan dengan ini kita turut dapat mengekalkan potensi kita dalam menjalani aktiviti harian. Itu sahaja daripada pembintangan kami. Mari kita bersama-sama doakan untuk para barisan hadapan yang masih berperang demi setiap nyawa yang berharga dan mangsa-mangsa yang terkorban dalam wabak ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Diharapkan wabak ini dapat dihapuskan secepat mungkin supaya kita dapat memulakan norma yang baru secara aman dan sejahtera. Kepada semua barisan hadapan, terima kasih atas pengorbanan anda semua. Terima kasih atas sumbangan Barisan Hadapan Malaysia. Terima kasih terhadap Barisan Hadapan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Barisan Hadapan Malaysia. Terima kasih Barisan Hadapan Malaysia.